Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda, tentunya mana lagi kalau bukan Bernama TV. Dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting, cukup relevan dan paling dekat sebenarnya dengan kita sebagai rakyat dan juga sebagai pengguna. Dan sudah tentulah kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Malah topik yang menjadi pilihan kita ialah jihad inflasi dari perspektif pengguna. Ini sesuatu yang cukup menarik dan sudah pastilah kita ingin mendapatkan pandangan-pandangan yang begitu menarik juga dari kedua-dua tetamu kita. Kita perkenalkan dulu tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio. Di sebelah kiri saya ini, yang paling dekat dengan saya ini, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat datang pada yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Azmi Abdul Hamid yang merupakan pengerusi Majlis Penasihat Pengguna Negara merangkap Presiden Majlis Perundingan Persatuan Islam Malaysia ataupun MAPIM. Jadi Tuan Haji, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat je ya? Alhamdulillah. Lama kita tak berjumpa sebenarnya. Betul. Terima kasih. Akhirnya dapat juga berjumpa dengan Haji semula. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada seorang lagi tetamu kita, iaitu yang berbahagia Encik Muhammad Zikril Azan Abdullah yang merupakan pengarah di bahagian penyelidikan dan dasar kepenggunaan di KPDN ACP. Jadi saya panggil apa ni, Encik Muhammad atau Zikri? Mana yang lebih lagi mesra? Zikri. Okey, jadi selamat datang Tuan Zikril ke program Ruang Bicara. Ini pertama kali ya? Pertama kali ya, Tok. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Terima kasih Bernama. Kami juga berterima kasih kepada Tuan Zikril. Baiklah, macam saya katakan, ini merupakan satu topik yang sebenarnya cukup dekat dengan kita, dengan kehidupan kita. Jadi kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ini di ruang bicara ini, seperti biasalah kami menyediakan dua talian kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baiklah, ini sesuatu yang cukup penting. Barangkali saya mulakan dululah dengan Tuan Haji Muhammad Azmi sendiri. Kalau kita lihat Tuan Haji, ini merupakan satu isu yang cukup penting sebenarnya, dan kita tahu bahawa kita bercakap tentang inflasi yang dikatakan melanda negara, tetapi alhamdulillah walaupun begitu, kadar inflasi yang dialami oleh negara kita sehingga ke detik ini masih lagi dianggap yang paling rendah sebenarnya di kalangan negara-negara di rantau ini. Dan kerajaan juga sebenarnya turut mengambil langkah-langkah positif dalam usaha untuk membantu rakyat dalam menghadapi situasi yang dikatakan cukup mencabar ini. Dan baru-baru ini telah pun ditubuhkan apa yang disebut sebagai pasukan khas jihad tangani inflasi yang diketuai oleh Menkom sendiri ataupun Menteri Komunikasi dan Multimedia sendiri. Jadi apakah Haji melihat bahawa setakat ini langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan itu sebenarnya telah mula memberi impak ataupun kesan yang positif dalam menghadapi situasi ekonomi yang begitu mencabar sekarang ini? Terima kasih. Saya kira kerajaan mengambil dua approach. Satu yang saya lihat approach yang sedikit reaktif. Artinya sudah berlaku, kita respon. Yang kedua lah cara proaktif. Kita sudah menjangka dan melihat perkembangan ekonomi dunia dan ekonomi tempatan. Jadi saya kira kerajaan telah mengambil langkah-langkah yang perlu. Ada yang bersifat jangka panjang yang kita tak lihat lagi impaknya, kita mengharap akan mereda, tetapi ada yang sangat perlu, iaitu tindakan serta-merta. Antaranya kita cuba kerajaan melihat aspek subsidi yang dipergut, subsidi bersasar. Kemudian juga mengekang kenaikan harga dengan mengambil kira semua apa yang dipanggil rantai pengeluaran, yang dipanggil supply chain, banyak tahap. Jadi intervensi kerajaan melihat bagaimana itu dapat setiap intervensi itu akan mengekang inflasi. Jadi saya kerajaan juga sedang dan telah pun berlaku, dan disangka impact itu agak baik. Cuma sejumlah 570 lebih item dan selalu diukur apa yang dipanggil indeks harga pengguna. Itu menunjukkan bahawa kerajaan cuba melihat item yang utama dulu.
umpamanya makanan asas. Itu harus dijaga. Yang lain tu dia ada hal-hal yang berkaitan dengan pengangkutan, perumahan. Jadi saya kira kerajaan telah mengambil langkah yang perlu untuk perkara asas supaya inflasi dalam barang-barang itu terkawal. Ya, kalau ikut inflasi keseluruhan itu satu ukuran, tapi yang khusus umpamanya makanan ya, asas itu kena jaga, dan saya ke impactnya nampak berjaya dan berkesan kerana kita orang panggil hit at the right chord lah, kan. Itu saya punya gambaran awal lah yang saya dapat lihat. Kita juga mendapat pandangan dan juga komen daripada Encik Muhammad Zikri mewakili KPDN HEP, dan kita tahu ini bukan tugas mudah sebenarnya, satu cabaran yang cukup hebat kepada KPDN HEP sendiri. Dan hari ini juga ada satu berita yang menggembirakan. Kita pun mendengar bagaimana harga minyak botol yang telah pun diturunkan harganya mulai hari ini, dan ada juga beberapa premis yang dibuat pemeriksaan oleh KPDN HEP mendapati bahawa walaupun harga siling ditetapkan untuk harga minyak masak botol dalam botol itu sendiri, ditetapkan harga siling, tetapi ada juga mereka yang menjualnya di bawah harga tersebut. Jadi ini merupakan satu gambaran yang cukup baik bahawa mereka memberi respon yang cukup positif sebenarnya. Tapi bagi KPDN HEP sendiri, apakah cabaran hebat yang terpaksa dihadapi oleh KPDN HEP sendiri dalam mengawal kenaikan harga barang dan sebagainya? Terima kasih Datuk. Berkaitan dengan cabaran KPDN HEP, kalau kita lihat sebenarnya banyak aspek yang perlu kita lihat dalam cabaran yang kita hadapi sekarang. Di segi banyak faktor yang kita boleh kenal pasti. Antara cabaran yang kita tengok yang paling istimewa adalah dari kalangan pengguna itu sendiri. Itu antara salah satulah. Kalau kita lihat dalam aspek KPDN HEP itu sendiri, salah satu aspek yang perlu ditekankan adalah pendaya-upayaan pengguna. Jadi kalau kita lihat pendaya-upayaan pengguna dalam aspek kepenggunaan itu sendiri, ianya merangkumi bagaimana para pengguna di negara kita terutamanya dapat menangani isu-isu yang berkaitan dengan kenaikan harga barang dan juga inflasi yang kita hadapi sekarang. Dalam konteks KPDN HEP juga kita ada perlindungan pengguna, yang mana perlindungan pengguna itu kalau kita lihat dari aspeknya, ada satu akta perlindungan pengguna, yang mana akta ini digariskan supaya ianya dapat melindungi kepentingan pengguna dalam aspek yang berkenaan. Jadi apabila kita tengok inflasi yang kita hadapi sekarang, ianya berkait rapat dengan pengguna itu sendiri, dan juga satu sektor lagi iaitu sektor perdagangan dalam negeri di bawah KPDN HEP. Jadi menjadi satu cabaran yang kepada kami di KPDN HEP menjadi satu cabaran yang utama, bagaimana untuk menyeimbangkan di antara sektor perdagangan dalam negeri dan juga hak ehwal pengguna itu sendiri. Jadi ini satu cabaran yang amat besarlah bagi kami dan juga para pengguna itu kepada kerajaan. Sebelum saya dapatkan pandangan Haji, saya juga nak berkongsi satu lagi pandangan Bangkali Zikri lah. Ini kita cuba bersikap adil sebenarnya lah kepada tugas dan tanggungjawab KPDN HEP sendiri bila bercakap tentang mengawal harga barang, mengawal supaya tidak ada mereka yang mengambil kesempatan dan sebagainya. Tetapi ada juga bila berlakunya kenaikan harga barang misalnya, selalunya yang dipersalahkan ialah KPDN HEP. Mereka mengatakan bahawa kelemahan dari segi pengawasan harga barang itu sendiri, walaupun telah ditetapkan harga siling dan sebagainya, tetapi masih lagi ada mereka yang menjual pada harga yang jauh lebih tinggi, dan mereka menyalahkan KPDN HEP. Apa yang mereka harus faham sebenarnya, pengguna yang harus faham sebenarnya dalam isu seperti ini? Terima kasih Datuk. Sebenarnya kalau kita lihat dalam kebanyakan barangan-barangan yang diniagakan di negara kita, tidak semua barangan-barangan tersebut dikawal harganya oleh kerajaan. Kerana kalau kita panggil konsep yang kita ada adalah open trade market ataupun pasaran terbuka, ianya bergantung kepada penawaran dan juga permintaan. Itulah yang sepatutnya berlaku dalam ekosistem perdagangan dalam negeri kita. Cuma kerajaan prihatin, terutamanya KPDN HEP prihatin terhadap
apa yang berlaku di kalangan pengguna pada ketika ini. Ada barangan-barangan asas yang kita kawal, terutamanya contohnya barangan-barangan keperluan pengguna. Jadi kenapa dikawal barangan-barangan tersebut adalah supaya tiada pihak-pihak terutamanya para peniaga mengambil keuntungan yang tidak munasabah di atas kesempitan ataupun keperluan pengguna itu sendiri. Jadi kita tengok adalah win-win situation ataupun situasi menang-menang di antara pengguna yang mana mereka perlu mendapatkan barangan tersebut dengan harga yang munasabah ataupun harga berpatutan, dan juga para peniaga di mana mereka juga perlu mengambil sedikit keuntungan dalam perniagaan mereka untuk memasarkan barangan tersebut bagi memenuhi keperluan pengguna. Jadi ini cabaran yang amat besar kepada kami di KPDNCP untuk memastikan pengguna mendapat manfaat ataupun mendapat keuntungan ataupun kita kata mendapat benefit, manfaat daripada barangan tersebut, dan juga para peniaga mendapat keuntungan yang sedikit dengan dalam julat yang tidak melampau, yang tidak munasabah. Nah, yang sepatutnya mereka boleh gunakan situasi ini untuk situasi yang harmoni di antara para peniaga dan juga para pengguna. Okey. Baik, saya juga nak dapat pandangan Tuan Haji Muhammad Azmi. Ini menarik. Saya petik daripada apa yang disebut oleh Tuan Zikril sebentar tadilah. Beliau membangkitkan tentang isu penduupayaan pengguna itu sendiri, dan kemudiannya beliau juga membangkitkan tentang perlindungan pengguna itu juga. Kita nak tahu jugalah, ialah selaku pengurusi di Majlis Penasihat Pengguna Negara, barangkali Tuan Haji lebih memahami tentang sikap dan juga ialah anak kata perangai itu barangkali kasar sedikit, tetapi momentum pergerakan pengguna di negara kita ini, bagaimana sikap mereka, bagaimana mereka juga harus menyesuaikan diri dengan keadaan ataupun situasi ekonomi semasa sebenarnya. Tadi Cik Zikri dah sebut istilah pendaya upayaan. Dalam bahasa lainnya panggil empowerment. Mendaya upayakan pengguna dalam dia membuat pilihan, dia membuat keputusan membeli dan mengguna. Nah, memang kalau tadi istilah saya sebut tabiat pengguna, yang dipanggil consumer behavior ni, memang satu perkara yang tidak mudah diolah, kerana pengguna kita sekarang ni sangat terdedah dengan asakan pasaran dalam dunia digital sekarang, kemudian dengan asakan promosi dan iklan yang sangat agresif, sehingga istilah yang disebut pengguna sentiasa betul itu sudah tak terpakai. Dulu kan kita sebut consumer is always right. Jadi kita kena ikut selera pengguna. Tapi sekarang ni kerana begitu agresifnya iklan dan juga pengaruh digital, setiap orang dapat asakan iklan dan sebagainya, dia terpengaruh dengan itu. Jadi tabiat atau fi'il pengguna itu nampaknya banyak dibentuk oleh pasaran. Tugas kita sekarang ni ialah untuk membina apa yang saya panggil pengguna sedar dan pengguna kritikal. Ini selalu saya lakarkan, sebab kalau kesedaran yang sangat mendalam tentang apakah barang itu perlu, atau adakah harganya berpatutan, adakah maklumat terperinci tentang barangan itu dia ada sebelum buat keputusan, itu satu yang sangat diambil mudah oleh pengguna. Jadi dia tengok iklan, orang beli, saya beli, orang pakai, saya pakai. Dalam masa yang sama juga pengguna perlu kritikal, dan mereka kata dia kena bertanya. Saya selalu panggil ni, Datuk, 3 U. U pertama tahu, yang U kedua perlu, U ketiga mampu. Tahu ialah dia mesti ambil berat, sama ada barangan itu selamat, barangan itu baik, barangan itu berkualiti. Dia kena jadi pengguna bermaklumat. Yang kedua, dia harus bandingkan adakah perlu atau tidak, adakah perlu sekarang atau boleh ditangguh. Perlu itu, bukan dia panggil ini need dia panggil. Yang ketiga ialah kalau benar perlu, kalau dia tahu dia mampu tidak, apakah dia perlu sampai berhutang. Dia kena buat keputusan tu. Jadi soalan Datuk tadi sangat penting untuk pengguna.
kita boleh buat dasar, kita boleh buat undang-undang, ya, segala macam. Tapi hakikatnya kawalkan diri itu yang paling penting. Artinya dia ada self control diri dia. Dia cuba kita cari maklumat. Dia tidak panic buying. Bila orang tengok dah dia kelang kabut nak beli. Semua itu sangat bergantung kepada pengguna itu, kesedarannya, sensitivitinya, waspadanya mesti ada kepada dia. Tapi sekali lagi saya ingin akhiri mengatakan bahawa cabaran yang Cik Zikri kata itu benar. Kerajaan kena imbang, orang berniaga, orang membeli. Kedua-duanya disebut menang-menang, tapi kadang-kadang hakikatnya Cik Zikri ada orang menang-menang tu yang satu tu menang lebih besar daripada yang menang ni. Jadi dia tidak ini juga yang menang besar dengan menang kecil. Memang sangat Persatuan Pengguna macam kami dan saya juga dalam Majlis Penasihat Pengguna Negara memberikan tekanan bagaimana nak mengangkat tahap kesedaran dan kewaspadaan pengguna. Itu sangat-sangat penting. Okey, kita akan sambung lagi. Saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil Haji dan juga Zikri di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Tuan Kawi dan ahli panel. Waalaikumsalam. Ya. Tadi saya dengar permintaan pengguna kan. Dia sebut penawaran dan permintaan. Itu berada di pasaran terbuka. Ya. Tapi saya kurang puas hati ke. Tadi saya ada pergi interview dengan peniaga. Dia kata contohnya harga minyak masak turun. Tetapi barang yang dinegakan tu naik. Contohnya dia meniaga apa? Ayam ke apa ke. Tapi dia guna minyak. Dulu minyak naik, dia harga barang naik. Tetapi apabila minyak masak turun, dia tak turun harga barang pun. Okey. Contohnya harga ayam. Kerajaan sudah turunkan. Tapi harga barang tak diturunkan. Ayam pun kita beli ayam, nasi ayam. Naik juga. Yang ni penawaran dan permintaan. Tengok pasaran terbuka jadi seolah-olah macam peniaga untung. Jadi tadi saya dengar Pak Haji kata pengguna is always right. Kita tengok masa iklan mesti pengguna dia terpengaruh kan dengan iklan tu sebab apa? Bila tawaran tu mesti harga murah. Dia bubuh 50%, 90%. Jadi kalau pihak pengguna ke pihak Persatuan Pengguna ke, dia patutnya dia pergi pantau adakah harga ni betul-betul turun pada harga yang murah. Minta ahli panel ular adalah ini saya tengok Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik juga apa yang anda bangkitkan. Tapi sebelum kita menjawab tentang persoalan itu, saya juga nak dapat pandangan daripada Encik Muhammad Zikri jugalah. Ini pun sesuatu yang penting. Tadi pun Tuan menyentuh tentang indeks tentang pendaya upayaan pengguna itu sendiri. Dan kalau kita lihat kepada indeks kita sekarang ini dikatakan berada pada tahap dalam 63% begitulah. Jadi apa yang langkah-langkah yang mungkin diambil oleh KPDN HCP sendiri dalam usaha untuk meningkatkan lagi indeks ke susah nak sebut ni pendaya upayaan pengguna ni sebenarnya Tuan. Terima kasih Dato'. Ya. Sebelum kita teruskan dengan indeks ni, sebenarnya mungkin kita sentuh sedikitlah indeks ni kenapa skornya kepada 63%. Kalau kita lihat kajian yang dilaksanakan oleh negara kita untuk kajian pendaya upayaan pengguna ini yang menunjukkan indeks 63%, kita sekiranya kita berbandingkan dengan negara-negara lain yang mana kita dapati bahawa peratusan indeks tersebut berada pada lebih kurang tahap yang baik bersama dengan kementerian dan juga negara-negara yang berkenaan. Saya nak sentuh juga Datuk. Dalam domain ataupun kajian yang dilaksanakan berkaitan dengan pendaya upayaan pengguna itu ataupun consumer empowerment index itu, ada 3 domain utama yang berlaku dalam kajian tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2020. Iaitu yang pertama, pertimbangan pembelian. Itu salah satu daripada domain lah. Yang kedua berkaitan dengan sama ada pengguna ini tahu hak untuk menebus rugi setelah berlakunya pembelian yang mana mungkin hak-hak mereka dicabuli ataupun dikontrol dalam kajian tersebut. Dan juga yang ketiganya adalah literasi kewangan. Literasi kewangan bermaksudnya sama ada para pengguna ini tahu
menguruskan kewangan mereka secara keseluruhan lah. Jadi kalau kita lihat keseluruhan dalam kategori pengguna ini, semuanya menunjukkan bahawa kategori domain-domain tersebut adalah pada kategori yang sederhana. Jadi ada ruang penambahbaikan yang boleh dilaksanakan oleh KPDNCP terutamanya ataupun kerajaan umumnya untuk meningkatkan tahap ini supaya menjadi tahap yang lebih baik. Jadi antara program-program yang telah kita laksanakan adalah di antara contohnya collaborative government ataupun kita panggil kesiapsagaan ataupun kita namakan sebagai kerjasama, jalinan kerjasama di antara semua pihak dalam kerajaan untuk mewujudkan pengguna-pengguna yang sebagaimana yang Tuan Haji Azmi maklumkan tadi, pengguna yang berdaya maju atau berdaya upaya untuk menangani isu-isu yang berlaku. Antaranya juga adalah kita gerakkan NGO pengguna, persatuan-persatuan pengguna yang bersama-sama dengan kita supaya mereka ini dapat digerakkan di segenap lapisan masyarakat. Ada di kalangan pengguna sekolah, ada di kalangan pengguna siswa, di kalangan mahasiswa IPT, ada juga di kalangan masyarakat umum, di kalangan belia dan sebagainya. Jadi kita tengok apabila keseluruhan aspek-aspek tersebut diambil kira dan juga keseluruhan pihak bermainkan peranan mereka dalam menangani isu pengguna ini, maka kita dapat lihat kecelikan di kalangan pengguna dapat kita tangani dengan lebih baik pada masa akan datang, dan kita harapkan kajian yang berlaku pada akan datang memberi impak yang positif di kalangan para pengguna itu sendiri. Okey, menarik. Baik, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika Haji. Kembali nanti Haji kena menjawablah persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita tadi, Ridwan dari Pulau Pinang, kerana ia berkait rapat dengan sikap pengguna itu sendiri. Tetapi kepada anda yang berada di luar sana yang mungkin sedang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, apa kata anda juga berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini? Jadi saya ulangi lagi, memang kami sediakan dua talian kepada anda, iaitu 0326979767, 0326979768. Kita lihat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang isu yang cukup penting, iaitu jihad inflasi dari perspektif pengguna, dan kita cuba sebentar lagi akan mendapatkan reaksi daripada tetamu kita berkaitan dengan apa yang dibangkitkan oleh pemanggil yang pertama tadi, iaitu Ridwan. Tapi sebelum itu kita ambil satu lagi panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Datuk Gulam dari Sabah difahamkan sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Datuk. Ya, waalaikumsalam. Ya, kepada kedua panel yang kita sayang yang menjaga segala apa keperluan kita. Ya. So why not? Kalaulah minyak kita yang sangat laku di Thailand, kenapa kita tidak exchange barter trade, tukar dengan ayam dan telur? Sama juga dengan di Filipina, di Indonesia, dia orang memerlukan minyak kita. Takkan mereka boleh mendapat keuntungan yang lebih, kerana mereka terkesan 2-3 tahun ini tidak ada apa-apa rugi kan. So kalau mereka boleh mendapat keuntungan yang lebih, kita bagi, tapi barter trade lah. Kita tukar dengan ayam, kita tukar dengan telur. So apa lagi yang kepentingan dengan kita, mungkin dengan gula kan, mungkin Filipina banyak gula, dia banyak tebu kan. So kita exchange, kita barter trade dengan dia. Jangan kita halang, kasihan juga orang-orang penjual ni, soal market-market yang berjual yang mau mendapat keuntungan, kita bagi dia, tapi exchange, tukar barang. Tukar barang, tukar ayam, tukar telur, tukar gula, tukar whatever yang keperluan di negara kita, supaya negara kita mendapat lebih barangan tu. So kita tidaklah kekurangan barang-barang yang diperlukan. Kita jangan halang orang yang nak bawa niaga mendapat keuntungan bagi, tapi tukar. Tukar dengan keperluan apa yang kita tidak ada,
exchange, hidupkan barter trade tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Gulam Sabah. Menarik juga sebenarnya apa yang dilontarkan oleh Datuk Gulam. Tapi tak apa, kita akan cuba mendapatkan respon nanti daripada KPDN HEP. Tak tahulah sama ada Encik Zikril kena fikir-fikir jawapan kepada persoalan yang dibangkitkan ataupun cadangan yang dibangkitkan. Tapi mungkin kita nak sentuh tentang apa yang disebut oleh pemanggil kita yang pertama tadi, Ridwan dari Pulau Pinang. Ini lebih kepada sikap peniaga, walaupun ialah kerajaan mengumumkan tentang penurunan harga ataupun mengumumkan harga ceiling, tapi masih lagi ada pihak yang tidak mematuhi apa yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan. Saya kira rasional untuk sesuatu harga barang itu turun ataupun naik, itu kita yang membeli sebagai pengguna merasai kadang-kadang tak masuk akal. Naik sedikit harga minyak, tiba-tiba yang ni persennya naik itu jauh lebih tinggi. Manakala kalau turun pula harga minyak, sepatutnya turun. Tetapi mereka beralasan bahawa ada faktor lain dalam barangan itu. Ada faktor buruh pekerja, ada faktor pengangkutan, ada faktor macam-macam. Jadi memang ada keresahan itu yang harus diambil kira. Pihak penguasa akan memantau dan tengok, dan kalau dapat komplain, kenapa dia tidak menurunkan harga barang itu setelah diturunkan harga minyak. Maknanya kita ada satu akta, dipanggil akta anti pencatutan ataupun profiteering, anti profiteering. Itu bukan senang nak mengambil tindakan kepada seseorang tu kerana nak justifikasi dia menaikkan harga itu kerana naik sekian banyak, kemudian tu dia ambil sekian banyak untung. Itu melalui satu proses yang bukan senang juga. Menjawab kepada Ridwan tadi, kenapa kalau harga minyak masak turun, sepatutnya dia turun. Dengan alasan yang saya sebut tadi. Mereka ada pula alasan yang saya sebut, ada faktor lain bukan hanya faktor minyak, tetapi bila dia naik, dia sebut faktor minyak. Yang lain dia tak ambil tahu juga. Jadi saya kira sikap peniaga yang nampaknya mengambil jalan mudah, jalan pintas untuk dia mengambil keuntungan kerana sesuatu sebab, itu nampaknya juga satu budaya yang sangat sukar kita nak kekang. Kerana mereka mengatakan bahawa kami orang berniaga, kami tahu bila kami dapat daripada pemborong, ini harganya. Jadi kami tak boleh naik kerana pemborong yang letakkan harga itu. Jadi Ridwan harus faham. Tapi kami daripada KPDN, daripada Majlis Pengarah bila berbincang dengan pegawai KPDN HEP ini, kita mula tahu bahawa ada nak kata segelintir ke pengguna ataupun penjual atau peniaga yang nampak jenis begitu. Jenis dia kata, aku nak untung aku mesti sekian banyak dan aku tidak peduli soal orang nak komplain. Kamu nak beli, tak beli, kamu pergi tempat lain. Di sinilah yang kita cuba mewujudkan satu ekosistem di mana yang tadi disebut menang-menang itu dengan adanya nilai etika lah ya. Etika peniaga mengatakan kalau kamu untung banyak pun, tapi akhirnya pengguna akan akhirnya mengambil tindakan dan akhirnya perniagaan kamu tidak berterusan. Jadi kalau dia fikir jangka panjang, dia juga harus ingat kalau dia buat begitu, perniagaan akan terjejas. Tambah sekarang ni orang sangat mudah mendapat maklumat yang terkini. Jadi kalau dia tidak berhati-hati, perniagaannya tidak akan lama. Betul. Jadi saya fikir Ridwan harus juga pengguna-pengguna yang lain harus tahu bagaimana proses menentukan harga itu melibatkan banyak faktor. Tetapi kalau benar mereka tu melakukan keuntungan yang berlebihan yang tidak masuk akal, saya kira sampai masanya kita mengadu dan kita minta pihak yang berkenaan mengambil tindakan. Saya juga nak dapat pandangan Tuan Zikril. Saya difahamkan bahawa baru-baru ini Yang Berhormat Menteri KPDN HEP ada memperkenalkan apa yang disebut sebagai 5 mata untuk mengurangkan bebanan kos sara hidup. Dan yang kelima itu menarik. Dia menyentuh bahawa memperbanyakkan advokasi gaya hidup rakyat supaya dapat mempengaruhi permintaan dan harga barang. Mungkin boleh Tuan komen sedikit strategi yang ingin dicapai sebenarnya. Terima kasih Datuk. Sebelum tu saya nak sentuh sedikit jawapan daripada Tuan Haji berkenaan dengan pertanyaan daripada saudara Rizwan tadi.
pada pandangan kita minta supaya semua pihak, terutamanya para pengguna, dapat menyalurkan aduan kepada kami sekiranya terdapat para peniaga yang tidak beretika menaikkan harga barangan bukan dalam konteks yang munasabah. Jadi kita minta supaya saluran aduan yang disediakan oleh pihak kementerian supaya kita gunakan saluran tersebut, dan pihak KPDNSCP melalui pegawai penguatkuasa akan menyiasat di mana sebenarnya berlaku kenaikan barangan tersebut dan di mana yang kita katakan ada entiti yang tidak munasabah dan boleh diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan entiti pencatatan yang disebutkan tadi, supaya para peniaga tahu sebenarnya mereka perlu beretika dalam meletakkan harga barangan bagi sesuatu barangan yang menjadi keperluan kepada para pengguna. Saya balik kepada Datuk punya soalan tadi berkaitan dengan apa yang digariskan oleh YB Menteri KPDNSCP berkaitan dengan 5 mata mengurangkan bebanan kos sara hidup dan juga evokasi lah. Kalau kita lihat dalam konteks evokasi ni sebenarnya, ianya evokasi pengguna ni berkait rapat dengan gaya hidup. Ada yang berkait rapat dengan gaya hidup, di mana kalau kita lihat ada di antara para pengguna masih mengekalkan gaya hidup yang lama. Yang mana pada ketika itu, katakanlah contoh, mungkin para pengguna mempunyai pendapatan yang agak sesuai dengan gaya hidup pada ketika itu. Pada konteks yang kita hadapi sekarang, so banyak pengguna terkesan dengan situasi yang kita alami. Jadi gaya hidup tersebut mungkin sebagaimana yang Tuan Haji maklumkan tadi, perlu ada kesesuaian yang menyebabkan maknanya gaya hidup tersebut kita boleh fikirkan balik sama ada ianya berbentuk keperluan atau ianya berbentuk kehendak, sebagaimana yang Tuan Haji sebut tadilah sentuh. Jadi kalau kita lihat adakah barangan tersebut memenuhi keperluan ataupun memenuhi kehendak. Jadi ianya mempengaruhi kehidupan ataupun gaya hidup para pengguna. Jadi banyak barangan-barangan yang mungkin pada pandangan para pengguna adalah ianya tidak memenuhi keperluan kehendak. Tapi sebenarnya ia memenuhi keperluan pengguna itu sendiri. Jadi kita kena utamakan, letakkan satu prioriti di mana para pengguna perlu mengadaptasikan kehidupan mereka dalam gaya hidup yang mereka hadapi. Usaha-usaha yang dilaksanakan oleh KPDNSCP banyak sebenarnya. Contohnya salah satu saya nak menarik perhatian para penonton berkaitan dengan kempen beli barangan Malaysia. Kalau kita lihat kempen beli barangan Malaysia, walaupun telah war-warkan sejak daripada zaman dulu lagi, tapi masih ada di kalangan para pengguna kita mengutamakan barangan-barangan yang bukan berbentuk beli barangan Malaysia. Jadi sebenarnya ada pilihan di antara para pengguna yang mana mereka boleh memilih gaya hidup yang mengutamakan barangan keperluan tempatan, yang mana harganya jauh lebih berpatutan dan kualitinya adalah setara dan setanding dengan barangan yang kita dapati daripada negara yang luar. Jadi ini salah satu gaya hidup yang perlu kita terapkan dalam kalangan pengguna, bahawa mereka boleh mendapat kualiti yang sama tetapi barangan itu dilaksanakan ataupun dibuat di negara kita yang kita cintai ini. Okey, kita ambil satu lagi panggilan sekarang ini, Encik Mazlan dari Kedah. Dikatakan sudah pun ada bersiap sedia di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Encik Mazlan. Ya, selamat malam Dr. Sakawi. Selamat malam, ya. Ya, saya nak tanya sekilas sebab apa sekarang ni kerajaan dah ada yang menurut harga barang mungkin dah turun dah. Apa-apa turun pun ada dah. Minta pemantau yang dilatih oleh kerajaan tu kena pemantau lah pasar atau restoran kadang-kadang. Ni roti canai tak turun sampai RM2.5. Saya tarik pun tak turun sampai RM2.5. Harga barang di pasar, di kedai dah turun, tapi kena pantau di pasar, kedai gerai-gerai, restoran mamak semua kena pantau. Kalau tak pantau tu
barang-barang dah naik tak mau turun. Maklumlah sedap duit banyak dapat. Kalau dia beli murah pun dia tak turun. Macam susu pekat tu naik 50 sen. Dia jual satu teh tarik tu RM2.50. Berapa banyak dah dapat untungnya. Patut memantau, kena pantau semua. Kalau betul-betul kita keluarga Malaysia, jangan pilih untuk melakukan kata kita bagi semua dapat merasa nikmat keluarga Malaysia. Ya, betul. Baik, terima kasih banyak-banyak apa ni Encik Mazlan. Itu satu lagi luahan sebenarnya lah. Seperti yang saya katakanlah, isu ini memang dekat dengan hati rakyat sebenarnya, dengan hati pengguna. Baik, mungkin untuk menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan setakat ini Haji, saya nak petik daripada apa yang disebut oleh Encik Zikrul tadilah, bahawa ini sebenarnya yang dilakukan oleh KPDNSCP dalam usaha untuk memberi kesedaran sebenarnya kepada rakyat, kepada kita sebagai pengguna sebenarnya, mana yang kita perlu sebenarnya dalam kehidupan ini, apakah itu keperluan ataupun lebih kepada luxury lah, itu dalam bahasa yang mudah sebenarnya. Tetapi bila kita bercakap tentang istilah inflasi itu sendiri sebenarnya Haji, berapa ramai pengguna yang faham apa itu inflasi sebenarnya, dan bagaimana nak menghadapi situasi yang disebut sebagai inflasi ini? Tarif inflasi yang mudah ialah kenaikan harga barang dalam waktu tertentu. Jadi sebab itu inflasi itu dikaitkan itu, dan inflasi itu berubah-ubah pada tempoh-tempoh tertentu. Jadi faham orang ramai, dan saya kira cukup memadai dengan itu. Maksud inflasi ialah kadar kenaikan harga. Jadi kadar kenaikan harga yang tinggi, kadar yang rendah. Jadi kefahaman itu juga barangkali betul Datuk sebut tadi, ada sedikit banyak yang tak berapa nak tangkap, cuma diorang tahu kata harga barang naik. Sudah tentu yang Cik Zikri tadi dan juga Datuk Sarkawi sebut tadi tentang gaya hidup. Kita ada istilah gaya hidup, satu lagi budaya hidup. Gaya hidup ialah trend. Dia ikut trend je, gaya orang pakai ini dia pakai, gaya orang makan jadi dia ikut trend. Tapi kalau budaya hidup, dia sudah menyebati, dia sudah jadi macam kekal, maknanya dia tak mau berubah, dia berasa itu. Dan sayangnya budaya yang tidak baik itu sudah menjadi darah daging dan menimpah kepada anak-anak, kepada anak muda dan generasi datang. Jadi bila dia jadi cross generational culture, budaya yang merentas generasi, kita akan hadapi masalah. Anak-anak kita sudah tidak hargai contohnya berbelanja. Contohnya, berapa ibu bapa yang bertanya anak-anaknya, bertanya, ayah, elektrik bulan ni berapa? Air bulan ni berapa? Dah dia tahu air pulas keluar, dia tutup begitu je. Dia tak tahu ayahnya bertukus lumuh nak cari duit nak menampung itu. Anak-anak kita sudah tidak sensitif kerana budayanya itu dah turun sampai dia mengatakan ini normal. Ini normal. Membentuk gaya hidup tadi, selain daripada tadi saya faham yang daripada Kedah tadi, Cik Mazlan, betul, pemantauan itu sangat-sangat kita pun akur. Tetapi sejauh mana nak memantau tiap-tiap hari dan semua tempat, tak mungkin. Kita pengguna juga harus jadi pemantau. Dan seperti Cik Zikri kata, dari maklumat daripada pengguna lah yang disalur, dan boleh pihak yang berkenaan kuasa untuk mengambil tindakan. Kalau nak dikira kena pantau semua di mana-mana pun, saya kira itu agak tidak sesuai. Kita kena belajar menjadi pemantau. Kena kita yang beli. Saya pernah buat gerakan dipanggil Datuk, saya panggil revolusi dari dapur. Revolusi itu ialah suri rumah adalah orang yang paling awal mengetahui barang apa yang sudah bermasalah, sebab dia beli tiap-tiap hari. Jadi mendidik suri rumah itu sangat-sangat penting, sebab dia tahu macam mana trend harga itu berlaku. Dan mereka yang mula-mula yang dia komplain, dia pergi kat suami, dia kata hari ni ikan kembung macam ni, hari ni gula macam ni. Si suami dan dah dapat itu harus mulai mengambil respon, kata memberi semua bahawa okay, ini serius, ini harus kita salurkan kepada. Jadi saya ambil maklum bahawa tadi sementara kita tuntut pihak berkuasa memantau, kita juga harus menjadi orang yang juga memantau sama untuk membantu. Akhir sekali saya fikir garis antara keperluan dan kehendak ni. Kalau keperluan,
makan nasi. Kalau selalu kehendak dia nak makan nasi atas pinggan yang mahal. Padahal samanya rasanya sama kan. Tapi kalau pula yang lebih lumayan dia nak makan nasi atas pinggan mahal di hotel yang mewah. Jadi saya fikir sudah sampai masanya kita lebih logikal lah ya, dengan keadaan kita menghargai pentingnya kewangan kita, pentingnya kita jaga, buat pilihan yang betul. Saya kira sampai masanya pengguna mesti ada tahap itu, tahap kesedaran yang tinggi. Jangan terlalu bergantung kepada kerajaan dalam memantau semua. Betul. Tapi dalam masa sama kita pun memang kita mengharapkan kerajaan lebih efektif, lebih mampu. Tapi dalam masa sama pengguna itu yang sendiri kena harus daya mampu, daya kawal diri untuk kita memantau inflasi, harga barang yang naik dan sebagainya. Okey. Seorang lagi pengguna ada di Thailand, saya difahamkan. Baha dari Ceras. Lama juga dia menunggu sebenarnya. Jadi Assalamualaikum Baha. Waalaikumsalam Sakawi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, lama sikit tapi tak apalah. Tak apa. Saya menunggu dapat program udara malam ni. Ya, okey. Assalamualaikum kepada kedua ahli panel malam ni. Okey, saya nak cakap sikit jelah Sakawi berkenaan dengan jihad malam ni memang bagus. Program tajuk malam ni jihad inflasi ni. Mana perkataan jihad tu kan, kalau nak ikutkan kita sebagai pengguna ni, kita dah lama jihad Sakawi. Kita kita kawal, kita apa semua, kita ikut cara hidup kita apa semua kan. Tapi yang jadi masalah yang saya lihat sekarang ni kan ialah pihak-pihak yang berwajib ni, seperti pihak KPDHNP dan juga pihak-pihak yang berkenaan ni kan, saya nampak macam seolah-olah belum berapa jihad sangat, belum menjiwai jihad tu. Pasal kalau katalah ni kita jaga dari segi penguatkuasaan, kita kena sebut tadi Sakawi, penguatkuasaan, bekalan cukup, apa semua ni kan, saya rasa tak ada masalah dari segi ni. Jadi saya agak muskil apabila jihad ini yang jadi masalahnya sekarang ni ialah kepada pengguna kita tak ada apa. Kita kalau ada benda tu kita beli, kalau naik harga pun kita kena beli juga sebab memang keperluan kita, bukannya nak kena pilih-pilih kan. Jadi sekarang ni apa yang saya mahu daripada pihak-pihak berwajib ni adalah menggunakan kuasa dan juga apa juga tanggungjawab tu buat sebaik mungkin, supaya kita sama-sama. Kita macam bagai katalah nak buat laporan kepada KPDHNK, memang kita buat, tapi setakat itu je lah, tentu berlaku balik. Jadi saya minta lah supaya kita berjihad bersama-sama, jangan kita sebelah pihak aja. Itu saja saya punya pandangan, dan juga mungkin ahli panel boleh ruas sikit lah. Itu saja Sakawi. Terima kasih. Terima kasih apa dia Encik Baha. Menarik jugalah apa yang anda bangkitkan. Tapi tak apalah, kita rehat dulu buat seketika, dan kembali nanti insyaAllah kita akan mendapatkan respon daripada apa yang dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil kita setakat ini, terutamanya yang dibangkitkan oleh Baha, dan tentunya lah kita ingin mendapatkan respon daripada KPDN AJP sebentar saja lagi. Rehat dulu. Baiklah, terima kasih kalau anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, masih lagi bercakap tentang jihad inflasi dari perspektif pengguna. Dan tadi menarik jugalah pandangan-pandangan ikhlas yang dilontarkan oleh pemanggil-pemanggil kita. Jadi Bang Gali berkaitan dengan apa yang dibangkitkan oleh Baha dari Ceras tadi, mungkin kita mendapatkan respon daripada Encik Muhammad Zikril yang mewakili KPDN AJP. Silakan tuan. Terima kasih Datuk. Terima kasih juga Cik Baha yang telah mengukakan panggilan. So berkaitan dengan penguatkuasaan ni, kalau kita lihat setelah pasukan jihad menangani inflasi ini telah bersidang sebanyak 2 kali seminggu, kita dapati bahawa ada kolaborasi yang besar di antara pelbagai agensi penguatkuasaan, yang mana keseluruhan penguatkuasa sama ada dari KPDN AJP atau dari pihak PDRM, ATM dan yang lain-lain juga membantu untuk melaksanakan isu-isu ketirisan terutamanya. Kalau kita lihat kalau kita lihat macam negeri-negeri yang ada sempadan yang mana ada banyak barangan-barangan yang telah
menjadi tumpuan kepada penduduk-penduduk di kawasan sepadan. Jadi ini telah dapat ditangani melalui pasukan yang kita nyatakan tadi, supaya isu-isu keterisan ni tidak lagi berlaku di sepadan-sepadan terutamanya. Jadi secara keseluruhan, aspek penguatkuasaan memang kita ambil perhatian, pemantauan dari masa ke semasa, dan sebagaimana yang kita maklumkan tadi, aspek ini perlu dititik beratkan pada masa akan datang, dan kolaborasi di antara semua agensi-agensi yang menguatkuasakan isu-isu yang berkaitan ini dapat kita gerakkan lagi, supaya kepentingan pengguna melalui barang-barang kawalan tersebut ataupun barang-barang asas tersebut dapat ditangani dengan lebih cemerlang pada masa akan datang. Okey. Bang Kari, ini juga berkaitan bersesuaian dengan apa yang disebut oleh Tuan Zikri lah. Dan ini juga mungkin selari dan selaras dengan apa yang dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil kita setakat ini. Dan dengan wujudnya Jawatan Kuasa Khas Jihad Tangani Inflasi ini, mungkin juga pengguna ataupun rakyat sendiri mengharapkan bahawa mungkin akan wujud satu kerjasama yang lebih erat dan lebih efektif sebenarnya di antara KPDN HEP, Bang Kari, MAFI dan juga MOF dalam usaha untuk menangani mengambil langkah-langkah yang lebih efektif, lebih tuntas sebenarnya untuk mengatasi kos sara hidup yang sedang dialami oleh rakyat ketika ini. Mungkin Haji mesti ada tindakan yang silang berhubung antara agensi-agensi, sebab masing-masing agensi ada mandat kuasanya, dan sudah tu mengharapkan cuma KPDN HEP semata itu tidak memadai. Jadi agensi yang masing-masing kementerian yang punya pelbagai agensi itu harus ada hubungan, jalinan dalam bidang-bidang tentu untuk bertindak. Kementerian Pertanian, Kementerian Kepenggunaan sendiri, Kementerian Dalam Negeri sendiri, semua itu saya kira menjadi suatu kesepakatan lah. Maknanya kos sara hidup yang melambung ini semua ni, kita akhirnya faham bahawa dia itu adalah interaksi oleh berbagai faktor, dan kalau kita tengok setiap faktor itu ada saja faktor yang kementerian yang ini yang lebih mampu dan boleh bertindak. Bagaimanapun bukan semudah itu jugalah Datuk, boleh buat jawatankuasa yang gabung jalin semua ini, tapi nak menjadi efektif, nak menjadi impak yang kita harapkan itu juga kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Sudah tentu kerana ini memerlukan proses. Setiap tindakan itu ada implikasi kewangan, ada implikasi undang-undang. Jadi pengguna kena juga melihat perkara itu dengan objektif, tidak hanya cepat kita terus menuding kata ini sudah tak, kerajaan tak bertindak, kerajaan tidak melakukan sesuatu. Mungkin Tuan Haji, hampir-hampir di penghujung sekarang ini, Majlis Penasihat Pengguna Negara juga mungkin perlu mengubah peranan ataupun menambah lagi peranan yang dimainkan dalam usaha untuk menyedarkan rakyat jelata ataupun pengguna itu sendiri supaya memahami dengan situasi ekonomi semasa. Ya, betul. Dalam MPPN atau Majlis Penasihat Pengguna Negara yang sebenarnya urus dianya oleh Cik Zikri dengan pegawainya, kami ada merasakan bahawa sangat luas kepenggunaan ini, bukan saja harga barang, bukan saja kualiti perkhidmatan, tetapi keseluruhannya kena dia ambil kira. Sebab itu kami berfungsi secara kluster. Ada melihat aspek undang-undang, ada melihat aspek pendidikan, ada melihat aspek kajian dan sebagainya. Jadi kami sudah sentiasa mencari jalan bagaimana muncul satu isu, kita bukan saja tadi saya sebut reaktif, artinya cepat kita berkumpul mencari jalan pandangan-pandangan kita bersama, muafakat, dan kita hantarkan kepada urus dia untuk diberi kepada Yang Berhormat Menteri. Tapi ada yang seperti saya sebut awal tadi, yang bersifat proaktif. Majlis Penasihat Pengguna ini mesti mendapat maklumat yang cukup daripada pasaran luar sampai pasaran dalam, lihat apa kajian-kajian yang ada, apa statistik ada, dan kita membuat jangkaan yang kita panggil proyeksi ke depan.
kita menjangkakan umpamanya nilai ringgit kita menurun, apa implikasinya? Kita akan barangkali berhadapan dengan terputusnya bekalan dari luar kerana kita banyak membeli barangan dari luar. Semua itu kami bincangkan supaya kita boleh buat perbincangan awal. Dan ini yang kita nak sampaikan kepada Menteri. Akhirnya Cik Kawi, jalinan antara pengguna dengan pengguna, pengguna dengan kerajaan, pengguna dengan badan-badan organisasi. Saya selalu melihat dalam aspek itu. Ini mesti betul-betul berjalan dengan sangat efektif. Komunikasi antara pengguna dengan pengguna itu perlu kita didik, kita pupuk. Pengguna dengan kerajaan, komunikasinya mesti lancar. Pengguna dengan organisasi pengguna mesti diaktifkan. Dengan itu kita boleh tangani isu. Okey, tinggal lebih kurang 1 minit saja lagi. Tak tahulah, mungkin Tuan Zikri, apa yang ingin anda sampaikan di saat-saat terakhir ini? Pada pihak kerajaan, kita telah memainkan peranan. Antaranya adalah mungkin ada terdapat barang-barang yang telah dikawal harganya. Kalau kita lihat, ini adalah menguntungkan pengguna itu sendiri. Di pihak pengguna, kalau kita lihat, maknanya mereka perlu memainkan peranan yang lebih proaktif dalam mengubah gaya hidup, dalam menetapkan garis keperluan, garis kehendak dan sebagainya. Dan para peniaga di luar sana, mereka boleh mengambil keuntungan, tetapi dalam kadar yang munasabah, yang dibenarkan oleh kerajaan di bawah akta-akta tertentu ataupun undang-undang tertentu. Yang mana kita nasihatkan kepada para pengguna dan peniaga di luar sana supaya masing-masing dapat memainkan peranan masing-masing dalam mengharmonikan ekosistem pengguna dan juga perniagaan yang kita alami di negara kita. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Zikrul Azwan Abdullah, dan tentunya terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Azmi Abdul Hamid kerana sudi bersama saya di ruang bicara ini. Saya tak puas sebenarnya kerana banyak lagi persoalan-persoalan yang ingin saya kongsikan, tapi insya-Allah mungkin dalam masa-masa yang terdekat ini kita duduk lagi di ruang bicara ini kerana isu ini bagi saya merupakan satu isu yang cukup penting, dan kita juga mendoakan supaya jawatan kuasa khas jihad tangani inflasi ini akan terus menjalankan tugas mereka, dan untuk lebih berkesan tentunya lah jawatan kuasa ini juga memerlukan feedback daripada masyarakat sebagai pengguna, dan anda lah yang harus memberi laporan-laporan terkini terutamanya kepada KPDNDCP kalau masih lagi ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan menaikkan harga dan sebagainya. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda yang sentiasa kami tepati, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.